وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب وهداية نصرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ونحن الملائكة المقرب وافتح لنا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ مسلم لنا معنا في الدارين. Sekarang. ولو يرى الذين ظلموا walau walau yara alladzina zalamu dan jika melihat oleh segala mereka yang zalim kafir. Coba buka dalam Mushaf taro ke yara. Ayat yang ke berapa? Taro ke yara. Yara. Walau yara alladzina zalamu. Walau yara alladzina zalamu, dan jikalau melihat oleh segala mereka yang zalim. Siapa mereka yang zalim, kafir. إذ يرون العذاب. إذ يرون العذاب. Ketika melihat akan azab neraka. Lau yara alladzina zalamu.
Maka jika melihat oleh segala mereka yang zalim, yakni orang kafir. Lihat tu bila id yarawnal azabah, ketika melihat mereka itu segala mereka yang zalim, yang kafir, akan azab neraka. Annal quwwata lillahi jami'a. Annal quwwata lillahi jami'a. Bahwasa kekuatan akhirat dan kemenangan itu bagi Allah sekalian. Wa anna Allaha syadidul azabi. Dan bahwasa Allah Ta'ala sangat azab, dan bahwasa Allah Ta'ala sangat-sangat azab akan orang kafir. Makna bagi kata laut yaral ladzina zalamu id yarawul azaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul iqab. Makna bagi kata walau yaral ladzina zalamu sampai kepada innallaha syadidul iqab. Makna dia, jika mengetahui mereka itu di dalam dunia, jika mengetahui mereka itu di dalam dunia akan sangat azab Allah, dan bahawa kekuasaan akhirat itu bagi Allah semata-mata. Waktu memandang mereka baginya, iaitu waktu memandang mereka itu baginya bagi azab Allah, dan bahawa kekuasaan akhirat bagi Allah semata-mata. Waktu memandang tu iaitu hari kiamat. Nascaya ambil mereka itu daripada nascaya tiada diambil mereka itu daripada lain Allah disembah perbuat Tuhan. Ini mengikut satu qiraah. Ini mengikut satu qiraah baca dengan ya lau yara. Maka maknanya hasilnya begini. Mengikut satu qiraah baca yara bukan dengan tara. Jadi di sini pada lau yaral ladzina zalamu ada dua qiraah. Qiraah hafaz baca yara. Dan ada qiraah yang lain, tu baca dengan ta, lau taral ladzina zalamu. Lau taral ladzina zalamu. Nanti kita urai balik kalau baca dengan ta apa makna pula. Tapi makna baca yara dengan tara tu pun berlebih kuranglah makna dia.
Hmm. Jadi maksudnya dengan kata yara tu mana melihat, lau yaral ladzina zalamu, jika melihat, dikanak lihat di situ maknanya tahu. Dan jika melihat, yara maknanya melihat, baca dengan ta. Baca dengan ya, maka yara dengan makna lihat, lihat dengan makna tahu. Lihat dengan makna tahu, seperti ditafsir kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Seperti ditafsir hadis katanya sallu, hendak semayang oleh kamu, kama ra'aitumuni, seperti mengetahui. Ra'a mana lihat, mana mengetahui. Ra'a tu asal mana ra'a yara, mana lihat. Tapi di dalam hadis tu maknanya tahu. Sallu, semayang oleh kamu, kama ra'aitumuni, seperti mengetahui oleh kamu akan aku semayang. Kamu semayang seperti engkau tahu aku semayang macam mana, engkau semayang macam itulah. Maka kalau qiraah yang baca dengan ya, maka yara lihat dengan mana ilmu, panggil ru'yah ilmiyah. Panggil ru'yah ilmiyah. Lihat ni ada dua. Lihat basariyah, tengok dengan mata. Ru'yah basariyah maknanya lihat dengan mata. Lihat tu ada dua. Lihat dengan mata, ru'yah basariyah, lihat dengan mata. Dan ada satu laginya ru'yah ilmiyah. Ru'yah ilmiyah maknanya lihat mana tahu. Dengan mana tahu. Jadi qiraah yang baca dengan ya, lihat dengan makna tahu. Maknanya fardunya, jika maknanya fardu. Lau, jika fardunya, lau tu untuk nak fardu. Benda tu bukan benda yang sebenar. Fardunya kalau tahu. Maknanya, kalau kata fardu tahu, maknanya pada wakilnya tak tahu. Lau tu memberi faham makna begitu. Di sini katanya lau yaral ladzina zalamu, jika lihat, yakni jika tahu. Jikalau fardunya kalau mereka itu tahu, maknanya pada wakil tak tahu. Begitu. Maknanya sekiranya kalau orang-orang yang orang kafir, orang yang menyembah akan Tuhan yang lain daripada Allah, sekiranya orang-orang kafir ialah orang yang menyembahkan Tuhan lain daripada Allah. Mereka tahu, mereka yakin bahwasanya kekuatan akhirat dan sangatan azab Allah Ta'ala di akhirat itu, tahu katanya sebenar, yakin katanya sebenar, tentu mereka itu tidak menyembahkan yang lain daripada Allah. Hanya mereka beribadat kepada Allah, menyembah akan Allah Ta'ala satu saja. Jadi dengan sebab mereka tidak yakin, artinya tidak tahu bahwasanya azab Allah di akhirat sangat kuat, dan kekuatan di akhirat itu, kekuasaan Allah Ta'ala di akhirat, kekuasaan di akhirat itu Allah Ta'ala satu saja. Yang lain tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak tolong, tak boleh nak buat apa-apa di akhirat.
Sekiranya kalau orang kafir yang menyembahkan lain daripada Allah tahu seperti dia tahu apabila datang waktu kiamat, waktu hari kiamat, maka tentu sama sekali mereka tidak ibadat akan lain daripada Allah. Hanya tentu dengan Allah, kan hanya menentukan ibadat itu dengan Allah. Itu maknanya. Tengok dia katanya makna jika mengetahui tu mengetahui itu tafsir bagi yara. Jika melihat, lihat mana tahu. Jika fardunya jikalau mengetahui mereka itu orang-orang kafir. Tahu tu bila? Di dalam dunia. Tahu semenjak masa dalam dunia lagi. Fardunya ketika mereka berada di dalam dunia, mereka dah tahu, dah yakin. Mereka dah tahu, mereka dah yakin, akan bersangatan azab Allah, akan kuat, berat azab Allah Ta'ala. Dan tahu juga bahawasa kekuasaan akhirat itu bagi Allah semata-mata, yang lain tidak ada kekuasaan Allah, yang lain daripada Allah tidak boleh buat apa-apa di akhirat. Tetapi mereka ni datang yakin kata azab Allah berat, kekuasaan bagi Allah semata-mata. Mereka datang yakin, datang tahu ni bila? Waktu memandang mereka itu baginya bagi azab Allah yang berat, iaitu hari kiamat. Tapi sayangnya mereka tahu, yakin kata azab Allah sangat berat, kekuasaan bagi Allah semata-mata itu mereka dapat yakin tu bila? Apabila mereka dah ada di dalam hari kiamat. Apabila mereka dah dimasukkan dalam neraka, di situ barulah yakin kata azab Allah yang berat, kekuasaan Allah, kekuasaan di hari kiamat itu kekuasaan bagi Allah saja, yang lain tak berkuasa. Datang yakin tu bila? Dah masuk neraka. Mereka datang yakin kata azab Allah yang berat tu apabila mereka dah diazab. Mereka yakin bahawa kekuasaan penuh, kekuasaan yang sepenuh, kekuasaan yang semata-mata itu bagi Allah saja, tidak yang lain. Mereka datang keyakinan tu bila? Apabila mereka dah masuk neraka. Maka yakin pada masa di situnya, apa boleh buat lagi? Dah bukan masa dia. Fardunya, kalau keyakinan yang tersebut, pengetahuan yang tersebut, mereka dapat yakin, dapat tahu pada dunia lagi, yakin, mereka tahu, mereka yakin katanya, kalau mati tak beriman dengan Allah, mati dalam keadaan ibadat akan Tuhan lain pada Allah, akan diazabkan berat. Berhala-berhala yang dia ibadat tu tak boleh nak tolongkan apa dia saja, tak boleh tolong apa-apa kepada dia. Dia ibadat pada berhala, berhala tak boleh nak melepaskan daripada azab Allah. Lagi pulanya azab Allah itu azab yang berat sekiranya pengetahuan itu mereka tahu di dunia lagi. Tentu mereka tak ibadat kepada berhala. Sebab berhala tidak ada kekuasaan nak tolong dia di akhirat. Tentu mereka beriman dengan Allah dan ibadat kepada Allah Ta'ala semata-mata. Itu fardunya kalau mereka itu tahu pada masa hidup dunia lagi. Tapi pada wakilnya mereka tak yakin, tak tahu dengan perkara ini, melainkan mereka dah berjumpa dengan mata sendiri. Sebab kita orang mukmin ni, walaupun benda itu kita tak pernah tengok dengan mata, walaupun tak pernah jumpa dengan diri sendiri, tetapi kita yakin sebab kita percaya kepada ceritaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita beriman, sebab kita terima segala perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak pernah tengok dengan mata, walaupun tak pernah jumpa dengan diri kita sendiri sekalipun, kita penuh yakin dengan bahasanya kalau tak beriman dengan Allah, azab beratlah kita.
Yang lain daripada Allah tak berkuasa. Tak boleh nak tolong apa-apa kita. Nah. Sebab itulah kita beribadat kepada Allah sebagai Tuhan yang satu. Tetapi nasib tak baik orang kafirnya, mereka tak datang keyakinan yang sepatutnya datang pada dunia lagi. Sekiranya kalau mereka dapat yakin pada dunia, tentu mereka tak kena azab, tentu mereka beribadat kepada Allah satu saja, tak beribadat kepada yang lain daripada Allah. Itu maknanya. Itu kalau mengikut bacaan dengan ya. Yaral ladzina zalamu. Dan pada satu qiraah laginya baca dengan tara. Kalau tara ni maknanya engkau. Walau taral ladzina zalamu. Kalau qiraah baca dengan ta, walau taral ladzina zalamu, dan jikalau lihat oleh engkau wahai Muhammad. Tuju kepada Nabi. Dan jikalau melihat oleh engkau, jikalau engkau wahai Muhammad dapat tengok siapa? Tengok kepada siapa? Melihat ke siapa? Memandang kepada siapa? Alladzina zalamu. Dapat tengok akan orang-orang zalim, orang kafir. Jadi maknanya, kalau baca dengan ta tu, maknanya perkataan ini asalnya tuju kepada Nabi Muhammad. Tuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, lau tara, jika lihat oleh engkau wahai Muhammad. Tengok ke siapa? Alladzina zalamu, akan orang-orang yang zalim. Bila masa tengok tu bila? Idh yarawul azabah. Ketika mereka itu nampak akan azab. Dah kena azab. Kalau kau Muhammad dapat tengok kepada orang zalim, orang kafir, bila orang zalim tengok tu, tengok ketika mereka kena azab. Annal yaral azab annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidal azab. Jadi maknanya di sini bahwasanya Tuhan cerita kalau baca dengan ta, maknanya wahai Muhammad, kalau sikit lagi masa depan kalau engkau boleh tengok, dapat tengok orang kafir-kafir ketika mereka berjumpa dengan azab. Nanti tengok apabila orang-orang kafir salah kata wahai Muhammad, engkau nanti tengok. Engkau nanti tengok di akhirat esok. Tengok ke siapa? Tengok kepada orang-orang kafir. Orang kafir ketika mereka nampak azab, ketika orang kafir kena azab. Ketika itulah maknanya ketika tu engkau dapat tengok perkara yang besar. Ketika tu engkau dapat tengok akan pekerjaan yang besar, perkara yang besar. Sebab ketika tu orang kafir pada masa hidup dunia, apabila Nabi Muhammad cerita katanya beriman oleh kamu akan Allah supaya lepas daripada azab Allah yang berat, dan tidak ada siapa yang boleh nak lepaskan kamu daripada azab Allah sekiranya Allah nak mengazabkan kamu. Tetapi orang kafir pada dunia apa yang dia buat? Buat tak tahu gitu. Buat dengar tak dengar, buat tahu tak tahu. Tak ada muka yang takut tu dengan air muka yang takut, tidak ada. Tak ada nampak terkejut, tak ada muka air muka warna muka nampak takut, nampak apa dia, nampak gerun, tidak ada. Tak hirau pun mereka. Apabila Nabi Muhammad cerita katanya beriman dengan Allah, jangan syirik, nanti kena azab yang berat di Allah Ta'ala, dan berhala tu tak boleh nak tolong apa-apa kepada kamu. Mereka buat tak tahu gitu. Tetapi apabila di akhirat esok mereka boleh tengok dengan mata, mereka kena azab dengan diri sendiri, di situlah boleh tengok apa kejadian terhadap mereka. Boleh tengoklah itu. Mereka terkejut, mereka takut, mereka macam-macam. Begitu. Ini makna kalau mengikut bacaan dengan ta.
Tuju kepada Nabi Muhammad. Habis dia. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Ini kerjaan yang besar yang katanya kau nanti tengok Muhammad. Apabila orang kafir masuk neraka, jumpa dengan azab, engkau boleh tengok akan kerjaan yang besar. Apa dia kerjaan yang besar? Apa dia yang akan kena kepada orang kafir? Akan berlaku terhadap orang kafir di akhirat esok apabila mereka kena azab. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Ketika melepas diri oleh segala mereka kepala-kepala yang diikut. Kepala-kepala makna ketua-ketua orang peringkat atas. Peringkat ketua, peringkat atas, pemimpin, pengaruh, begitu. Kepala-kepala, ketua-ketua yang diikut, pengaruh, pemimpin, begitu. Daripada segala mereka itu kafir. Tak. Melepas diri daripada segala mereka yang mengikut. Melepas diri daripada mereka yang mengikut. Jadi maknanya di akhirat nanti dia masyarakat Arab pada Arab Mekah pada jahiliyah musyrikin tu orang peringkat bawah, orang peringkat rakyat lah, orang peringkat bawah tu mereka terikut, terpengaruh dengan ketua-ketua mereka. Jadi maknanya yang betul-betul tak beriman, yang betul-betul melawani akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul melawani dengan Nabi Muhammad, yang betul-betul mengingkar akan Nabi Muhammad, yang betul-betul tolak akan dakwah Nabi Muhammad tu ialah orang yang peringkat pengaruh-pengaruh dan ketua-ketua dan kepala-kepala dalam masyarakat mereka. Mereka ni lah yang sangatnya melawani dengan Nabi Muhammad. Adapun orang yang bawah, orang rakyat biasa, orang yang biasa, mereka terpengaruh dengan orang peringkat atas, dengan ketua mereka, dengan pengaruh mereka. Lalu tu jadi maknanya kesemua orang Arab sana itu tak beriman. Orang Arab musyrikin tak beriman dengan Allah Ta'ala. Tetapi musyrikin tu terbahagi kepada dua. Yang berpengaruh, yang kena pengaruh. Jadi begitu. Maka di situ maka apabila apabila datang akhirat, apabila kena azab ke semua, yang peringkat ke bawah ni lah, yang peringkat rendah, yang peringkat bawah ni dia kata, sebab kami masuk neraka, sebab terpengaruh dengan engkau, sebab engkau melarang kami beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Allah, sebab engkau mengaruhkan kami, tarikkan kami jadi salah juga. Sekiranya kalau kami tak terpengaruh dengan engkau, kami lepas daripada azab neraka. Apabila orang tu cakap, maka yang peringkat ketua ni dia kata, kami tak pengaruh. Kau salah, saya tidak ada sakutan dengan saya. Jadi melepaskan diri. Maknanya tak ambil tanggungjawab. Padahalnya pada hidup dunia, dialah yang mengaruhkan. Sebab tu nanti kalau ni pun sama juga. Nanti di akhirat esok orang-orang yang setengah-setengah orang guru-guru yang membawa ajaran sesat balik duk ajarkan orang awam. Kata Tuhan duduk bersila di atas aras. Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Dia yang pengaruh kepada orang awam. Ramai orang awam mengikutkan dia. Nanti di akhirat nanti orang awam akan jumpa dengan dia. Sebab kaulah kami jadi sesat.
Sebab kaulah kami jadi salah i'tikad. Sekiranya kau tak ajar kami Tuhan bersila di atas arah, kau tak ajar kami Tuhan ada tangan, ada kaki, kami tak i'tikad macam tu. Dengan sebab kaulah ajar kami, dengan sebab kaulah yang mengaruhkan kami dengan ajaran yang sesat. Sebab tu kami jatuh dalam kesesatan. Begitu. Maka jawab sebelah tu katanya, kau salah, kaulah yang tanggung. Kami tak bertanggungjawab. Jadi maknanya orang yang ketua, orang yang kepala tu dia katanya dia tak bertanggungjawab. Kau salah, kaulah kena azab. Begitu. Ketika melepas diri oleh segala mereka kepala-kepala yang diikut, yang diikut, mana orang yang berpengaruh lah. Melepas diri daripada segala mereka yang mengikut. Apa makna? Arti maksudnya ingkar mereka itu kafir. Mengingkar maknanya tak mengaku. Ingkar maknanya tak mengaku. Ingkar mereka itu kafir yang menyembah, yang menyembah gitu, yang menyesat. Mengingkar kafir yang menyesat. Mudil. Bahasa Arab kata mudil, yang menyesatkan orang. Balik dia ajar orang dengan ajaran yang sesat tu mudil. Tuhan kena duduk bersila di atas arah tu mudil. Orang yang bawa perkataan itu maknanya mudil, menyesatkan orang. Lagi maknanya dia tu sesat, lagi pula menyesatkan orang. Menyesat akan apa dia? Mengingkar akan sesat mereka itu siapa? Yang mengikut. Dan jadi sesat. Jadi maknanya seolah katanya mereka tak bertanggungjawab. Iaitu kami cerita saja. Kau lah salah sebab engkau terima. Jadi kau lah tanggung, kami tak bertanggungjawab. Maknanya dengan sebab engkau dengar, kenapa kau terima? Kalau kau tak terima, tak kena azab. Jadi pada hari itu maknanya tidak ada siapa yang berpengaruh yang menyesatkan orang tu bertanggungjawab dengan ajaran sesat dia. Dia tak bertanggungjawab. Bukan katanya nak buat macam mana, nanti azab engkau kami tanggunglah. Tidak. Bukannya begitu. Jadi nantinya di akhirat nanti yang mengaruhkan orang, dia membawa kesesatan kepada orang, nanti akhirat nanti dia tak terima, dia melepaskan diri. Apa tak macam hidup dunia, kau kena i'tikadnya begini, Tuhan bersila di atas arah, kena i'tikad begini, tekan juga anak buah dia supaya anak buah dia tu i'tikad dengan begitu. Begitu juga orang kafir, kau kena sembah berhala, jangan beriman dengan Nabi Muhammad, jangan percaya, paksa juga, tekan juga. Sepatutnya kalau dia tekan begitu, mana kalau kena azab di akhirat itu, dia kena bertanggungjawab lah. Tapi sampai masa kena azab, mereka melepaskan diri, tak ambil tanggungjawab. Wara'awul azabah. Dan melihat mereka itu akan azab Allah. Wa taqatta'at bihimul asbab. Dan orang kafir apabila sampai masa kena azab, akan mereka kena azab. Maknanya dan melihat mereka itu akan azab. Kena lah. Kena azab, keputusan kena masuk neraka, kena azab. Dengan maknanya kena lah. Maknanya tidak ada jalan kelepasan daripada azab. Melihat mereka itu akan azab, maknanya kena azab lah. Kena azab, kena. Tidak ada siapa yang boleh nak tolong, nak melepaskan, nak meringankan daripada azab. Kita bercakap pasal orang kafir. Tetapi orang mukmin kalau nak kena azab, boleh jadi nak lepas daripada azab.
Sebab syafaat Nabi Muhammad ada, syafaat guru pun ada, syafaat anak yang soleh pun ada, syafaat jiran pun ada. Banyak bagai-bagai syafaat dan ampunan dosa yang lain pada dosa kufur ada daripada Allah. Maka kalau orang mukmin kalau nak kena azab, boleh jadi nak lepas daripada azab, ada jalan banyak lagi. Jalan syafaat banyak. Jalan-jalan nak kelepasan daripada azab orang mukmin tu banyak. Tetapi orang kafir kalau kenalah. Tidak ada jalan yang nak lepaskan, nak mengelakkan daripada kena azab tu tidak ada. Wa taqatta'at bihimul asbabah. Al-asbabu. Dan terputus dengan mereka itu oleh segala sebab-sebab perhubungan. Dan terputus, tidak ada. Dan terputus. Terputus maknanya terputus dan putus. Maknanya terputus, maknanya asalnya ada. Itu nak kata putus tu maknanya asal ada. Kalau tidak ada di awal tak panggil kata putus. Kalau tidak ada di awal lagi maka tak dikata putus. Tu tidak ada langsung tu tak dikatakan putus. Ni nak kata putus ni mana pernah ada. Kita cakap putus makanan. Maknanya belum pada ni ada. Kemudian habis. Begitu. Sebab tu elektrik tu kalau padam tu dia panggil putus. Orang Arab panggil maktu' putus. Putus. Maknanya pernah biasa ada tapi tadi putus. Dan putuslah dengan mereka itu orang-orang kafir oleh segala sebab-sebab asbab, oleh segala sebab-sebab. Oleh segala sebab-sebab, jadi sebab-sebab nak dapat pertolongan. Sebab-sebab asbab, jadi sebab-sebab bagi nak dapat pertolongan. Sebab-sebab, yakni sebab-sebab nak dapat pertolongan. Apa dia sebab tu? Perhubungan antara mereka itu pada dunia. Apa dia sebab-sebab? Sebab-sebab nak dapat pertolongan ialah perhubungan antara satu sama lain pada masa hidup dunia. Perhubungan antara mereka itu, mana perhubungan antara satu-satu mereka pada hidup dunia. Perhubungan ibu bapa, perhubungan rahim adik-beradik, tengok dia kata apa dia perhubungan antara mereka yang ada pada dunia, rahim. Silaturrahim, dia kata silaturrahim. Adik-beradik, ibu bapa, kaum kerabat, dan mawaddah berkasih, kawan rapat ke masalah. Jadi maksudnya orang kita ni tak kira orang kafir, orang mukmin pun pada masa hidup dunia dia ada sebab-sebab boleh nak lepaskan daripada kesusahan, kederitaan, keazaban. Dengan sebab orang ni kalau dia susah, adik-beradik dia ada, adik-beradiklah tolong. Dia jatuh susah, ibu bapa masih kuat lagi, ibu bapa lah tolong dia. Dia susah, dia sakit, dia apa, ibu bapa tolong, adik-beradik dia tolong. Apabila dia jatuh susah, kawan rapat, kawan yang baik dengan dia boleh tolong dia lagi untuk nak lepas daripada kesusahan pada hidup dunia. Jadi maknanya pada masa hidup dunia tu sebab-sebab nak sebab-sebab kelepasan daripada kesusahan, daripada azab tu ada pada dunia. Ada kawan-kawan baik, ada adik-beradik, ada pak saudara, mak saudara, ada apa lagi, ibu bapa,
Ada anak cucu yang boleh nak apa dia? Yang boleh nak mengelakkan, nak meringankan, nak melepaskan daripada kesusahan pada masa hidup dunia. Tetapi walaupun itu pernah ada, mereka ada adik-beradik yang tolong-menolong pada hidup dunia. Mereka ada kawan rapat yang tolong-menolong pada masa hidup dunia. Tetapi apabila masuk dalam azab, apabila datang di hari kiamat dan mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang yang sepatut menolongkan dia, orang yang sebab-sebab orang yang kaum kerabat dia, kawan-kawan rapat dia, kaum silaturahim mereka dah tak boleh nak buat apa. Jadi pada hari itu maknanya bapa tak boleh nak menolongkan anak, anak tak boleh nak menolongkan bapa sekiranya kalau kufur lah. Kalau bukan mukmin lah. Ibu bapa tak boleh nak tolongkan anak, anak tak boleh nak tolongkan bapa, kawan rapat tak boleh nak tolongkan kawan dia. Mana-mana pun tak boleh nak tolongkan untuk nak lepaskan, untuk nak ringankan daripada azab Allah terhadap orang kafir. Walaupun pada dunia orang ni lah tolong dia selalu, orang ni lah tolong dia. Tapi apabila di akhirat esok, tak ada siapa nak boleh tolong walaupun orang tu, walaupun bapa dia dalam syurga sekalipun, anak kalau anak kafir, bapa tak boleh nak buat apa. Kalau anak tu kafir, anak orang kafir, bapa orang yang soleh, tak boleh nak buat apa. Tetapi kalau bapa orang yang soleh, anak orang mukmin tapi dosa banyak, nak kena masuk neraka atau sekarang di dalam neraka, boleh jadi ibu bapa nak tolong kan. Kalau bapa tu orang soleh, seperti kita kata orang ni orang mukmin tetapi dosa dia kuat sebab deraka pada ibu bapa. Sebab dia tu berdosa dengan sebab dia deraka kepada ibu bapa, boleh jadi bapa dia nak maaf, mak dia nak maaf untuk nak lepaskan dia, nak tolongkan dia, mengelak lepaskan dia daripada azab neraka, boleh jadi. Tetapi kalau kafir, siapa pun tak boleh nak buat. Anak yang mukmin tak boleh nak tolong bapa, kawan yang rapat pun tak boleh nak tolong, adik-beradik pun tak boleh nak tolong sebab kekufuran. Tersekat dengan benda tu. Itu makna katanya wataqatta'at bihimul asbab, dan terputus yang terputus dengan mereka itu oleh segala sebab-sebab pertolongan, sebab-sebab yang nak lepas daripada azab tu tidak ada. Apa dia sebab tu? Perhubungan antara mereka pada dunia. Daripada rahim pun putus. Daripada mawaddah, berkasih, kasih sayang antara satu sama lain, kawan baik, tak boleh nak buat apa. Begitu. Wa qala allazina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Nampaknya kita akhir di situ dulu sebab panjang cerita dia lagi. Kita akhir di situ, tapi cerita tu belum habis lagi. Kama katanya wa qala allazina ittaba'u wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa sami'nahu fardad 'alaina wa tahtidina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doakan isteri Ustaz Zafran supaya mudah bersalin.
Nama dia? Tolong doakan isteri Ustaz Zafran supaya mudah bersalin. Dia dah buka 3 cm. Baby tu dah buang air besar dah. Dia susah tu. Dia dah lebih 9 hari dah tu. Dia dah ada cerita belum ni? Nanti saya Dia suruh jemaah semua doakan lah untuk dia. kalau Baba doa sama pun lagi bagus lah. Ya, insyaAllah. Dah 3 hari ya? Dah 9 hari lebih hari. Dah lama. Dia Ya, baik. kisah baby dah buang air besar dalam perut. Ya, ya. Terima kasih Wafai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.